KPM. Okey, selepas ni nak kena tengok pesakit pula. Saya jumpa doktor dululah. Doktor, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Okey, catatan minggu ke-6. Doktor, Ya. maaf saya ada soalan. Ya. Kenapa imbasan kandungan ibu mengandung kita mula dari minggu ke-6, doktor? Okey, kenapa kita perlu imbas kandungan daripada minggu ke-6? Kerana kalau sebelum itu, kita akan nampak image fetus tersebut. Kita akan nampak dalam bentuk bulatan kecil. Baik. Okey, dan perkara yang paling utama adalah pada minggu yang ke-6, barulah degupan jantung bayi itu akan terbentuk ataupun baru terhasil. Baik, doktor. Okey, Nisa sibuk ke? Tak sibuk sebab sepatutnya saya ikut doktor. Okey, jom ikut saya pergi ke ward yang seterusnya. Baik, mari doktor. Okey. Assalamualaikum. Hai semua yang menonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Nisa K selama 1 jam ini, di mana kita sekarang di dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran biologi. Saya sangat-sangat teruja, tetapi sebelum itu Nisa nak ingatkan kepada semua penonton agar kekal jaga SOP, jaga keselamatan anda dan jangan leka walaupun banyak sektor yang sudah dibuka dan kita sudah boleh melakukan pelbagai aktiviti. Jangan lupa pelitup muka pakai dengan kemas, pakaian bersih, jangan melebihi penggunaan 8 jam. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, hari ini sangat-sangat menarik kerana di hadapan kita ni saya rasa murid-murid di rumah pasti sudah dapat meneka apakah topik kita. Sebelum itu, jom kita nak persilakan cikgu kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Nadira Ismail yang merupakan Ketua Panitia Biologi dari SMK Toh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Perak. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Cikgu, saya sangat teruja. Hari ini banyak perkara yang akan kita sama-sama belajar, sama-sama kita kupas dan terokai serta kita bincangkan. Saya harap murid-murid di rumah semua bersedia. Cikgu Nadira, sebelum kita mulakan aktiviti kita, saya nak jemput cikgu untuk sama-sama kita sanitasi tangan kita. Silakan cikgu. Ya. Inilah orang kata bukan norma baru dah, cikgu, memang perkara normal dah. Kita lakukan setiap kali kita nak mulakan apa-apa aktiviti, mulakan hari kita ataupun boleh bawa yang bersaiz poket ke mana saja anda pergi. Cikgu Nadira, hari ini saya nak tanya, saya nampak ada buku ni, buku merah jambu. Igawan para-para ibu ya. Termasuklah orang kata adik saya yang baru saja melahirkan. Jadi saya nak tanya cikgu, apa agaknya yang kita nak belajar hari ini? Kenapa saya lihat ada gambar-gambar imbasan, kandungan dan sebagainya. Silakan cikgu. Okey, jadi hari ini apa yang kita nak belajar adalah daripada topik 15. Topik 15 iaitu perkembangan fetus manusia. Baik. Okey, tapi sebelum tu saya nak overview, saya nak imbas kembali. Baik. Okey, beberapa subtopik yang ada di dalam bab 15 ini iaitu sistem pembiakan manusia, kita head, dan kita akan lihat pada hari ini adalah perkembangan fetus manusia. Baik. Fetus manusia iaitu proses persenyawaan dan pembentukan zigot. Okey, peranan struktur plasenta dan tali pusat dalam perkembangan fetus. Baik. Keperluan sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu itu dalam keadaan yang berasingan. Okey. Itu yang kita akan belajar hari ini, ya Nisa? Baiklah, saya harap murid-murid di rumah semua bersedia. Mungkin dengan buku teks masing-masing, buku nota, pen, pensel, apa sahaja yang anda perlukan kerana hari ini sama-sama kita akan belajar tajuk kita perkembangan fetus manusia. Sesuatu yang mungkin kita boleh imbas kembali bagi sesetengah murid. Sebelum itu, jom kita nak berhenti rehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana, Nisa jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisaki. Kita ada Cikgu Nadira dari SMK Tuh Muda Abdul Aziz Sungai Siput Perak. Hari ini mata pelajaran biologi bagi slot menengah atas dan topik kita perkembangan fetus manusia. Saya harap semua dah bersedia semua? Double thumbs up yang di rumah tu. Jadi jom kita teruskan. Silakan Cikgu Nadira. Okey Nisa, sebelum kita nak lihat proses persenyawaan tu, Baik. kita nak imbas kembali. Imbas kembali salah satu proses yang sangat penting dalam kita haid. Baik. Salah satunya adalah proses ovulasi. Kalau Nisa tengok kat sini kan? Ya, Cikgu. Nisa ingat lagi tak bila agaknya proses ovulasi berlaku? Proses ovulasi berlaku saya lebih kurang hari ke-13 atau 14, Cikgu. Yang mana satu ni? Yang mana satu? Nak kena pilih. Saya pilih 14. Saya kunci jawapan saya. Hari ke-14. Betul tak, Cikgu? Okey, betul tu Yeay. Nisa. Tahniah. Okey. Jadi, ovulasi adalah proses yang melibatkan pembebasan usid sekunder ke dalam tiub falopio. Kalau tidak dibebaskan dalam tiub falopio, maka takkan berlaku persenyawaan. Jadi pada hari yang ke-13 tadi yang Nisa beritahu sebelum ni, itu adalah hari di mana peningkatan hormon pelutinan paling tinggi. Disebabkan oleh peningkatan hormon pelutinan itu menyebabkan berlakulah proses ovulasi pada hari ke-14. Dan boleh tengok kat sini ya. Ovulasi ni apa yang berlaku adalah usid sekunder dibebaskan ke dalam tiub falopio. Boleh Nisa? Boleh, Cikgu. Saya harap murid-murid di rumah, saya rasa mereka pun dapat jawab dengan betul tadi. Hari ke-14. Ya, tepat sekali. Kita teruskan kepada ini. Kalau Nisa perhatikan dekat sini ya. Ini adalah sebenarnya proses persenyawaan. Baik. Apa yang berlaku kalau Nisa perhatikan daripada 4 video ataupun GIF yang diberikan ini. Daripada apa yang saya tengok visual-visual di sini, daripada sperma dia bertemu dengan ovum. Jadi di situ akan berlaku persenyawaan dan berkembanglah menjadi baby atau bayi. Betul tak, Cikgu? Kalau mungkin cikgu tidak tepat jawapan saya tu. ada point dia. Ada dia punya point dia ya. Di mana sperma seperti yang Nisa beritahu tadi, dia akan bertemu dengan ovum. Kalau dia tak bertemu dengan ovum, dia tak akan berlakulah persenyawaan. Akan tetapi sebenarnya semasa sperma tu dia bertemu dengan, dia bukan bertemu dengan ovum ya, dia akan bertemu dengan usid sekunder dulu. Dia masih lagi belum dalam bentuk ovum. Kita lihat apakah sebenarnya yang berlaku dalam proses persenyawaan. Pertama, mesti lebih ya, daripada 300 hingga 500 juta sperma melalui proses ejakulasi, dia akan berenang di dalam uterus untuk pergi ke tiub falopio. Baik. Namun begitu, bukan semua tu akan sampai dekat tiub falopio. Hanya lebih kurang 200 hingga 300 sperma sahaja yang akan sampai ke tiub falopio. Dan dia akan cuba untuk tembus ke dalam dinding usid sekunder. Baik. Sekiranya tembus, hanya satu sahaja yang akan tembus. Dan ini akan menyebabkan usid sekunder tu dia akan melengkapkan meiosis 2 dia. Bila dia melengkapkan meiosis 2 dia, itulah yang dia akan berubah menjadi ovum. Baru dia akan jadi ovum. Bila jadi ovum, dalam masa yang sama, bila sperma tu berjaya menembusi membran usid sekunder tadi, membran tu dia akan menebal. Jadi maksudnya bila menebal, sperma lain tak boleh masuk. Dia tak boleh tembus. Dia terus nanti ada sekarang macam jadi dinding kat situ. spesies lain. Faham. So hanya satu sahaja yang akan tembus dan dia akan bercantum dengan nukleus sperma, dia akan bercantum dengan nukleus ovum. Itulah yang dimaksudkan sebagai proses persenyawaan. Nisa, inilah maksud dia. Maksud persenyawaan itu adalah proses percantuman. Yang ni kita nak ni, percantuman nukleus ovum dan juga nukleus sperma untuk menghasilkan zigot yang diploid. Yang diploid supaya kita boleh mengekalkan spesies tu. Kalau tak, nanti dia akan jadi spesies lain. Baik, Cikgu. Ya. Jadi apa yang pula yang berlaku lepas persenyawaan? Kita nak lihat supaya jadi zigot diploid. Gambar rajah ni murid-murid semua boleh dapat daripada buku teks. Dah memang lengkap dah. Kalau kita lihat kat sini, yang pertama tu berlaku ovulasi.
Okey, ovulasi di sini. Okey, dan usia sekunda dia akan tunggu sperma datang ke tak. Okey, kalau datang barulah berlaku persenyawaan. Tapi bilangan ni kena cukup. Ya. Dia tak boleh satu je sperma yang sampai. Dia kena ramai-ramai. Sebab apa? Membran ovum tu sukar untuk ditembusi. Ya. Okey. Okey, kemudian dia akan jadi zigot diploid. Okey. Kemudian dia akan mengalami mitosis dan mencapai peringkat 2 sel. Mengalami mitosis sekali lagi mencapai peringkat 4 sel. Mengalami mitosis lagi dan mencapai peringkat 8 sel. Okey, dan seterusnya dia akan mengalami mitosis sekali lagi. Dia akan jadi macam seketul daging tau. Ya. Seketul daging yang kita namakan sebagai morula. Okey. Kemudian morula dia akan membahagi lagi secara mitosis. Dalam perjalanan ni dia bergerak sepanjang tube fallopian. Okey, sehinggalah dia sampai ke dinding endometrium tu. Okey, bila sampai dekat dinding endometrium, yang ini dia bukan dalam bentuk morula dah. Okey, dia dah dalam bentuk apa yang kita namakan sebagai blastocysta. Okey, ni dia punya zoom dia. Okey, tengok apa yang berlaku bila sampai kat dinding endometrium. Sebab dinding endometrium ni nanti dia akan menjadi struktur khas. Okey, struktur khas yang kita namakan sebagai placenta. Nanti kita akan tengoklah. Okey, jadi dia akan menempel dekat sini macam terbenam dekat dalam tu. Okey, kalau kita lihat struktur morula dengan blastocysta tak sama. Okey, morula yang macam saya cakap tadi, Macam seketul dia daging. macam seketul daging. Sebenarnya dia terdiri daripada anggaran lah 32 sel. Ya. Okey, kalau tak apa, cikgu tekan je dekat gambar tu tadi, dekat skrin. Ya. Baik. Nampak tak magic kan cikgu? Yes. Ajaib. okey, itu memang disengajakan. Ya. Okey, jadi sekarang ni kalau kita lihat dekat sini, blastocysta ni, nampak tak dia ada dua bahagian yang berbeza dalam Ya, satu. cikgu. Okey. Cuba Nisa pegang bola tu. Oh, yang ini cikgu. Ya, yang tu kan. Nisa tengok macam kan. ni, Kita nak kata dia morula ke blastocysta? Analogi. Saya rasa yang ini macam morula sebab dia macam seketul. Ya, pandai. Okey. Macam seketul daging ya cikgu. Ya, okey. Jadi kalau tengok kat situ, kita senang nak ingat itu sebagai morula. Baik. Okey, morula ni kalau yang selalu saya beritahu pada anak-anak murid saya, dia macam berbola daging. Ya. Sebab dia seketul daging kan. Tapi kalau bila jadi blastocysta, dia tak boleh menempel dekat dinding endometrium dalam bentuk macam ni. Okey, dia akan berubah. Okey, jadi kat dekat sini bahagian yang ni, okey, dia akan jadi apa namakan sebagai embryo nanti. Inilah yang akan jadi fetus nanti. Okey, ini akan jadi fetus nanti ya. Yang Maaf. akan membesar menjadi fetus. Okey, yang Dan akan jadi menjadilah fetus. diri kita. Ya, ini tapi adalah jauh lagi perjalanan tu. Yes. Okey, ini bahagian cecair. Baik. Okey, cecair amnion ya. Baik cikgu. Okey, kalau kita nak tengok dengan lebih jelas, struktur dia, perkembangan ni sangat penting. Ini sangat penting ya. Okey, daripada awal tu itu adalah proses persenyawaan. Okey. Kemudian dia akan menjadi zigot diploid. Dalam masa 24 jam, dia akan jadi 24 sel. Dia akan menjadi 4 sel. peringkat 2 sel. Peringkat 2 sel. Sehari kan? Sehari Okey. saja. Next, dia akan jadi 4 sel dalam masa 36 jam daripada persenyawaan tadi. Okey, kemudian dia akan jadi 8 sel, morula, dan dia akan menjadi blastocysta. Lebih kurang pada hari keempat. Ya. Baik. Boleh ingat Nisa? InsyaAllah saya cuba. 2, 4, 8, morula, blastocysta. Okey, proses ada 3 sebenarnya. Kalau daripada segi perkembangan awal embryo ni, sehinggalah penempelan, dia ada 3 proses penting kena ingat. Baik. Persenyawaan, kemudian mitosis, kerana pembahagian sel ni, apa proses yang menyebabkan dia jadi banyak sel ni adalah mitosis. Ni kena ingat. Okey. Kemudian bila jadi blastocysta, tengok ya, struktur dia sangat jelas. Sangat ketara beza dia. Okey. Blastocysta dia akan menempel. Ni proses yang ketiga yang terpenting, iaitu proses penempelan. Murid-murid di rumah, saya harap anda semua juga mengambil nota. Cikgu tadi berapa kali dah disebut penting bahagian mitosis tu. Jadi jom kita catat nota, kita beri perhatian pada bahagian yang penting. Mungkin bagi murid-murid darjah 5, maaf, tingkatan 5 calon-calon SPM 2021 ada keluar ke nanti, kita tak tahu kan. Jadi jom kita teruskan. Silakan Cikgu Nadira. Jadi ini proses yang terakhir adalah iaitu proses penempelan. Okey, dan kena ingat yang apa dia bentuk perkembangan fetus yang menempel dekat dinding endometrium ni, iaitu blastocysta. Yang mana kalau kita lihat dia akan
dia akan membentuk embrio. Okey, mana yang terdekat dengan dinding endometrium tu, itu yang akan membentuk embrio. Dan bahagian ni adalah dinding uterus ibu. Yang ni video yang menunjukkan bagaimana proses penempelan tu berlaku. Baik. Okey Nisa. Nak tanya Nisa ni. Boleh cikgu nak tanya Nisa siapa dah cikgu? catat nota. Macam-macam kan? Saya cuba. Okey, cuba terangkan balik turutan proses perkembangan embrio selepas persenyawaan ni. Okay, saya cuba mengikut nota yang telah saya catat dengan penuh fokus. Saya harap murid-murid di rumah jom kita jawab sama-sama dan kita semak jawapan selepas ini. Saya rasa selepas dia persenyawaan antara sperma dan juga osif, saya lupa dah nama dia cikgu. Osif sekunder tapi dia akan jadi ovum lah. Dia akan menjadi zygote diploid. Dia mesti jadi zygote diploid. Kemudian dia akan bermitosis berulang kali menjadi 2 sel, 4 sel, 6 sel, morula yang macam seketul daging tu dan blastocista yang akan menempel. Betul tak cikgu? Okey, jadi cikgu nak betulkan satu je. Ada. Baik. Zygote diploid. Okey, kemudian peringkat 2 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel. Okey, nampak tak kat situ Nisa tak ingat? Tak ingat. 2, Tengah-tengah tu hilang. 4, 6 kan? Okey, jadi cikgu ada cara macam mana nak ingat. Okey, macam mana nak ingat turutan perkembangan ni? Okey, jadi kita boleh guna akronim ni. Baik. Z248MB. Ni macam kata kunci akaun social media aja cikgu. Ataupun macam nombor plate kereta yang dekat overseas kan? Okey. So Z tu untuk zygote. Okey, kemudian yang selalu kita tak ingat adalah 248 tu. Ya. Right. Kan? Okey, jadi kita ingat peringkat 2 sel, 2, peringkat 4 sel, 4. Peringkat 8 sel, 8. M, morula. B, blastocista. Tadi saya sebut 246 cikgu? Ya, dah macam sifir. Boleh dimaafkan. Maklumlah kita dalam proses pembelajaran ni akan ada sedikit kesalahan atau mungkin ada bahagian kita kurang pasti. Dekat cikgu lah kita akan rujuk. Jadi jangan lupa untuk catatkan bagaimana kita nak ingat turutan perkembangan embrio selepas persenyawaan sehingga penempelan Z248MB. Agak-agak lepas ni takut ada orang beli nombor plat kereta. Baiklah, kita akan berhenti seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Saya jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. HCG, urine pregnancy. Kembali menonton Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Nadira. Hari ini slot menengah atas mata pelajaran biologi bagi topik perkembangan fetus manusia di tangan Nisa ni. Nisa terlihat-lihatlah tadi Cikgu. Kenapa ini namanya kit ujian kehamilan kan Cikgu? Kenapa menggunakan urin, air kencing? Kan? Kenapa guna urin kan? Kenapa Cikgu? Okey, cuba Nisa baca dekat bahagian tu ada tak apa-apa perkataan yang ketara sikit? Tajuk besar dia HCG, urine pregnancy. HCG. Okey. Pernah dengar Cikgu? Kan? Tak pernah dengar? Macam pernah dengar. Macam tapi saya tak dengar. pasti. Itu adalah singkatan untuk nama hormon gonadotropin chorion. Baik. Jadi hormon gonadotropin chorion ni akan dapat dikesan dalam air kencing sekiranya ibu tu mengandung. Baik. Seawal 2 minggu lagi kita boleh kesan kehadiran hormon HCG ni. Okey, kita cuba tengok graf ni. Graf apa ni Cikgu? Ni graf apa ni kan? Okey, ini menunjukkan aras hormon untuk hormon HCG, estrogen dan juga progesteron. Ataupun kita kata hormon gonadotropin chorion. Kalau kita lihat dekat sini, aras hormon HCG ni, cikgu guna HCG awak boleh faham kan? Baik. Okay? Dia akan meningkat pada minggu kehamilan ke-8 sehinggalah ke-12. Sangat tinggi. Kenapa? Okey. So hormon ini dihasilkan untuk merangsang perkembangan korpus supaya dia terus menghasilkan hormon estrogen dengan progesteron. Kenapa penting menghasilkan hormon estrogen dengan progesteron ni? Kalau bila dalam peringkat kehamilan, progesteron dengan estrogen ni dia akan
menebalkan ataupun terus merangsang perkembangan dinding endometrium. Okay, penting supaya embrio tu tidak akan gugur. Kita nak pastikan dia terus menempel dekat dinding endometrium. Jadi dinding endometrium tu perlu tebal. Maksudnya kan cikgu, hormon HCG ni membantu perkembangan fetus, perkembangan korpus, mana nota saya tadi, korpus luteum sepanjang kehamilan supaya merembeskan hormon progesteron dan estrogen sampai ke lahiran bayi ke cikgu? Tidak sampai ke lahiran bayi. Okey, itu akan diambil alih oleh struktur lain yang merupakan hasil binaan antara ibu dengan fetus sendiri, iaitu plasenta. Okey, tapi kita nak tengok dulu. Okey, apakah peranan hormon gonadotropin chorion ini? Okey, dia dihasilkan oleh plasenta dan aras hormonnya akan jadi sangat tinggi macam cikgu dah bagi tahu tadi pada minggu ke-4 kehamilan dan juga minggu ke-8 kehamilan. Okey, dan fungsi dia macam yang cikgu dah jelaskan tadi adalah untuk merangsang korpus luteum supaya terus menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Progesteron ni adalah untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Kalau estrogen ni dia penting untuk dihasilkan juga sepanjang kehamilan. Kenapa? Kerana dia dapat merencat penghasilan FSH, dan supaya tidak ada penghasilan folikel yang lain ataupun kita kata penghasilan usid sekunder yang lain. Nanti tak adalah nanti tiba-tiba berlaku pula persenyawaan yang lain, ada pula embrio yang lain menempel dekat dinding endometrium, kan tidak akan terjadi. Okey. Dan dia boleh dikesan dalam urin ibu mengandung. Okey. Kembali kepada soalan Nisa tadi kan? Okey, adakah dia akan terus dihasilkan sehingga sepanjang kehamilan tu? Tidak. Okey, kerana peranan ni akan diambil oleh plasenta. Kalau kita tengok struktur ni kan? Okey, struktur ni pernah tengok tak plasenta ataupun dalam bahasa kampungnya lah, uri? Saya tak pernah tengok cikgu. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok. Okey, kalau dalam masyarakat Islam kan kita kalau ibu melahirkan anak ni, kita akan tanam uri ni kan. Okey, sebab dia adalah salah satu organ dalam badan kita. Kan? Okey, kenapa kat sini ini adalah, kalau kita lihat dekat sini, yang ni kita tengok sini. Ini adalah tali pusat. Tali pusat, Okey, tali pusat yang menghubungkan fetus tu dengan ibu. Kita kata macam talian hayat lah. Talian hayat antara bayi tu dengan ibunya. Okey, kemudian dekat sini inilah namanya plasenta tu. Kalau kita lihat ni warna merah ni kan, merah ni adalah darah siapa? Darah ibu tu, bukan darah fetus. Bukan darah bayi. Kita tak panggil bayi sebab bayi tu dia lepas lahir kita panggil bayi lah. Jadi dari sudut biologi ni kita akan panggil dia fetus. Fetus, baik. Okey. Jadi okey. So dia akan terbentuk daripada tisu endometrium ibu kan. Okey, satu lagi daripada tisu embrio tu sendiri sebab yang tadi blastocista tadi. Okey, jadi ada dua lah. Okey, ada daripada ibu dan juga daripada bayi tu. Dan tali pusat ni dia ada dua saluran darah, iaitu arteri tali pusat dan juga vena tali pusat. Jadi dia punya fungsi tu berbeza antara satu sama lain. Tak sama tak sama. Kalau vena vena tali pusat dia akan mengangkut darah yang kaya dengan oksigen, kaya dengan nutrien. Daripada ibu tu kepada fetus. Daripada ibu kepada fetus. Bukan daripada fetus ke ibu. Sebab apa? Yang ni semua bahan ini diperlukan oleh fetus untuk dia punya pertumbuhan, untuk dia punya tumbuh besaran. Dan yang kedua arteri. Arteri ni pula, arteri tali pusat, dia akan mengangkut bahan kumuh daripada fetus, contohnya urea, kreatinin dan juga gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida daripada fetus tu kepada ibu untuk dibuang, untuk disingkirkan. Sebab dia fetus ni dia tak ada kita kata sistem yang boleh dia bernafas sendiri ataupun dia tak ada imuniti yang tersendiri dan juga dia tidak boleh menyingkirkan bahan buangan ataupun bahan kumuh daripada diri dia sendiri. Semuanya bersama-sama dengan ibu. Sebab itulah kita katakan sebagai talian hayat antara ibu dengan fetus tu. Okey. Jadi ini pun gambar raja yang cikgu ambil daripada buku teks. Daripada buku teks kita boleh lihat
kalau tengok embrio ni, ini gambar yang sebenar lah. Cuma dia dah awetkan ya. Ya. Okey. Tali pusat yang terdiri daripada vena tali pusat dan juga arteri tali pusat. Baik. Okey. So kalau kita lihat dekat sini, vena tali pusat dengan arteri tali pusat tadi, fungsi dia berbeza kan, Ya, betul, antara cikgu. satu sama lain. Dan kalau Nisa perasan, fungsi dia ataupun apa bahan yang diangkut tu tak sama dengan kita punya arteri dengan vena yang tersendiri. Ya. Okey, kalau ikutkan arteri kita Ya. angkut bahan nutrien dan juga oksigen. Tapi kalau untuk fetus ni, Arteri dia angkut bahan buangan, cikgu. Bahan ya, kumuh. terbalik. Oh, berbeza. Baik. Jadi jangan tersilap ya anak-anak murid semua. Sebab kalau untuk fetus, untuk vena tali pusat dengan arteri tali pusat, dia adalah berlawanan Ya. dengan yang normal. Okey. Okey, kemudian ini yang menghubungkan fetus ni dengan ibu tu. Okey, kalau kita lihat dekat sini, ini adalah struktur plasenta. Dan tali pusat ni dia akan bercabang bentuk kapilari. Okey, kapilari ni kita panggil sebagai villus chorion. Okey, villus chorion. Kalau lihat dekat sini, nampak tak dia hujung buntu. Okey, dia tak ada kita kata dia tak bersambung dengan sistem peredaran darah ibu. Ya. Yang ini ibu punya. Oh. Okey, yang ni ibu punya. Dan kalau tengok kat sini, yang ni dia punya venule, dia punya arteri ni. Venule ibu, arteri ibu. Okey, dia pecah. Dia macam putus. Kan? Yang ni pula tak ada, dia hujung buntu. Okey, kenapa yang kat sini terpisah, pecah? cikgu? Ya, dia pecah. Kalau tengok kat sini, sebenarnya sini adalah kat luar-luar ni darah. Darah ibu Ya. ni semua darah ibu. Kita kata macam takungan darah ibu. Baik. Nampak tak pengorbanan ibu tu? Okay, dia punya saluran darah dia ni pecah dekat hujung ni dan darah dia akan mengalir dalam ni, takungan ni. Jadi bermakna apa yang berlaku kat sini, berlakulah pertukaran bahan. Pertukaran bahan antara fetus dan ibu dan fetus. Baik. Okey, berdasarkan kepada apa bahan yang diangkut tadi. Ya, oleh vena tali pusat dan arteri tali pusat. Ya, maksudnya okey, katalah dekat sini okey, ini kaya dengan karbon dioksida dan juga bahan kumuh yang lain. Jadi dia akan meresap keluar masuk dalam takungan darah ibu ni. Baik. Okey. Dan bahan nutrien yang diperlukan serta oksigen yang diperlukan daripada darah ibu ni dia akan masuk dalam kapilari darah ataupun villus chorion fetus. Dan dia diangkut melalui vena tali pusat. Okey. So kalau kita lihat arrow dia ni, yang ini dia akan masuk ke dalam lah. Yang ni akan dia daripada fetus ke ibu. Baik. Okey. Okey, macam mana murid-murid di rumah? Saya harap anda dapat mengikuti dengan baik setakat ini. Cikgu Nadira dah jelaskan apa yang berlaku, bagaimana pertukaran bahan dalam darah, dalam kapilari ataupun ni vena tali pusat dan arteri tali pusat antara fetus dan juga ibunya. Saya harap anda semua di rumah masih mengikuti dengan baik ya. Sama-samalah kita. Jadi jom cikgu kita teruskan. Okey, sekali lagi saya ringkaskan semula. Yang ni dia punya talian hayat, tali pusat tu. Pertukaran bahan tu berlaku di sini. Pertukaran bahan berlaku di plasenta. Plasenta ni dia ada dekat sini villus chorion. Okey. Dan dekat sini adalah darah ibu ni. Nampak tak yang merah biru ni semua darah ibu ya? Oh, baik. Sebab itulah tadi kalau kita lihat semula dekat sini ni cikgu bagi tahu tadi ni semua darah ni. Ya. Okey. Kan dalam ni darah ni tapi dia tutup lah, dia disaluti lah kan. Okey, dalam ni semua darah dan juga saluran kapilari darah villus chorion tadi. Villus chorion tadi. Okay, cuma yang ni lah tali pusat Okey. Okey, so yang ini kalau kita nak nampak dengan lebih jelas. Okey, lepas ni ada soalan. Jadi cikgu pun tunjuk lah ni kan. Okay? Jadi kalau kita nak lihat dengan lebih jelas lah yang cikgu kata pecah tadi ni. Kapilari darah ibu ni dia pecah sebab apa, dia keluarkan darah ni ke dalam takungan ni. Ya, baik. Okey. Dan yang ni adalah kapilari darah villus chorion tadi. Okay, ini tali pusat ya. Baik. Okey, boleh ingat Nisa? Cikgu, saya ingat dulu murid-murid di rumah, jom kita ingat sama-sama
kapilari darah, fetus ataupun vilus chorion. Kita ada kapilari darah ibu, kita ada vena tali pusat dan juga arteri tali pusat. Jom, saya rasa kita kena bersedia ni. Saya dah dapat rasa Cikgu Nadira macam nak tanya soalan. Ya, mesti. Jom murid-murid di rumah. Okey, jadi kita tengok soalan ni ya. Ya. Okey. Okey. Okey, ada struktur A, B dengan C. Baik. Okey, kalau struktur A ni apa, B ni apa, C ni apa. Kalau tengok ini fetus, dia punya macam mana kita nak nampak ataupun nak bezakan, tengok arrow ni. Tengok anak panah ni. Ya. Yang ni masuk ke dalam daripada fetus. Yang ni daripada ibu ke fetus. Kepada fetus. Okey Nisa, boleh? Jom saya cuba. Saya sahut cabaran ini untuk menjawab soalan dari Cikgu Nadira. Okey, A ni apa dulu? Saya tahu yang itu placenta. Ya, tepat sekali. Ini nampaknya berkesannya pembelajaran hari ni. Baik, Okey. baik. So, jadi kita tengok B dengan C ni, dia antara dua je. B dengan C, bezanya pada anak panah. Jadi murid-murid di rumah kalau dapat soalan ada rajah macam ni, kita kena tengok betul-betul apa pada rajah. B adalah arteri tali pusat kerana dari bayi, dari fetus ke ibu, di mana arteri tali pusat tadi dia mengangkut bahan kumuh, bahan buangan seperti karbon dioksida dan urea. Kalau yang C tu sebab dia dari ibu masuk ke fetus mengangkut darah mengandungi oksigen dan nutrien, iaitu vena tali pusat. Ya, betul. Betul. Okey, tepat sekali. Tahniah juga murid-murid di rumah kerana menjawab bersama-sama dengan Nisa. Tepat ya, 3 markah ya Nisa dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, so jadi ini adalah untuk merumuskan tadi. Baik. Okey, untuk merumuskan apa dia peranan plasenta pula. Okey, dia ada dua peranan utama. Pertama, sebagai apa tadi kita tengok panjang-panjang lama-lama tadi kan? Okey, sebagai tapak pertukaran bahan. Sama ada bahan yang diperlukan ataupun bahan yang perlu disingkirkan. Okey, contohnya kalau yang diperlukan nutrien tadi, cikgu tak huraikan panjang-panjang. Tapi anak-anak murid semua kena tahulah apa dia nutrien yang diperlukan. Iaitu glukosa, kan? Okey, asid amino, lipid dan juga antibody. Okey, walaupun itu bukan nutrien tapi itu sangat diperlukan oleh fetus. Fetus kerana fetus ni dia tak ada sistem keimunan tersendiri. Dia belum bina lagi. Sedangkan dia bila dilahirkan nanti pun dia masih lagi, dia punya sistem keimunan masih lagi lemah. Apatah lagi dalam rahim ibu kan, dalam uterus ibu. Selain daripada antibody, dia perlukan juga oksigen. Okey. Dan bahan yang perlu disingkirkan iaitu karbon dioksida. Okey, bahan-bahan bernitrogen, kalau yang dikatakan sebagai bernitrogen ni biasanya urin lah. Okey, urea dan juga kreatinin. Okey, itu daripada fetus ke ibu. Okey, yang kedua adalah sebagai organ endokrin. Okey, organ endokrin ni apa maksud dia endokrin? Endokrin, kejap. Oh, saya tengah ingat lama nak cikgu tanya soalan nak kena imbas balik ni. Murid-murid di rumah bagaimana? Ada tak jawapannya? Saya rasa macam tak begitu pastilah cikgu. Okey, kalau kita endokrin penapisan yang kat bawah pinggang tu ke? Salah cikgu Tak apa, kita cuba. Yang penting kita cuba. Ya. Okey, endokrin ni hormon. Kalau ingat endokrin je hormon. Okey, sebab dia adalah, kita kata bila kata organ endokrin, maksudnya dia kelenjar. Kalau kelenjar biasanya dia akan menghasilkan hormon lah. Okey. Jadi bila masuk bulan keempat, okey, korpus setium dia tidak akan merembeskan estrogen dan juga progesteron lagi. Baik. Okey, jadi dia akan diambil alih oleh plasenta yang telah pun terbentuk sepenuhnya. Supaya apa? Supaya tadi kan soalan tadi ingat tak? Kata korpus luteum ni sampai sepanjang kehamilan ke tak? Okey, jawapan dia tak. Sebab plasenta dia akan ambil alih tugas tu. Supaya dinding endometrium tu dia akan kekal tebal. Okey, dia akan kekal tebal supaya tidaklah berlaku keguguran fetus tu. Untuk melindungi fetus ya cikgu? Ya, untuk melindungi fetus tadi. Salah pula jawapan Nisa, tapi itulah proses pembelajaran. Ada masa ingat, ada masa yakin, ada masa salah pula. Tapi tak mengapa, Cikgu Nadira telah menjelaskan jawapan yang betul, yang tepatnya dan boleh rujuk buku teks juga murid-murid di rumah. Jom cikgu, kita teruskan seterusnya. Ya, kita teruskan. Okey, selain daripada tu ya, walaupun tadi saya dah bagi tahu, okey, sebenarnya kalau struktur sistem peredaran darah fetus dengan ibu ni sebenarnya dia berasingan. Okey. Walaupun dia berasingan tapi dia dipisahkan dengan satu lapisan membran yang nipis sahaja. Okey, satu lapis kapilari darah yang nipis sahaja.
untuk itu, dia dapat melindungi fetus ni daripada bahan kimia yang berbahaya. Tapi adalah yang dia tak boleh lindungi jugalah. Ada yang tertentu sahaja yang dia boleh lindungi. Kedua, kalau ibu ni kan dia hamil ya, biasanya walaupun dia tak ada tekanan darah tinggi, tiba-tiba dia ada tekanan darah tinggi. Bila dia hamil je, tiba-tiba dia ada. Kadang-kadang dia ada, tiba-tiba dia kencing manis, kadang-kadang ada darah tinggi. Jadi, kalau sistem peredaran darah ibu dengan fetus ni berasingan, ini dapat mengelakkan daripada tekanan darah yang tinggi tadi tu. Dia tidak memecahkan salur darah fetus. Kalau dah asing. Kalau tak asing, kalau tekanan darah tu tinggi, fetus tu dia salur darah fetus tu akan pecah kepada fetus. Ya, dia akan boleh menyebabkan maut. Baik. Dan yang ketiga adalah untuk sekiranya sekiranya jenis darah ibu dengan fetus berbeza. Katalah darah ibu dia jenis O. Fetus dia ikut ayah dia lah, darah jenis A. Kalau O ni dia boleh menghasilkan antibody terhadap antigen A dengan B. Bermakna kalau ada je kehadiran sel darah merah yang ada antigen tu, dia akan boleh menghasilkan antibody terhadap antigen tersebut. Oleh itu, sekiranya sistem peredaran, jadi kalau ada percampuran tu, ni akan menyebabkan pengaglutinan ataupun pengumpulan darah. Dia punya kesan bukan pada ibu kesan dia, ibu dia tak ada apa-apa, okey je. Kesan dia pada fetus tu. Sama ada dia boleh menyebabkan anemia ataupun keguguran ataupun mungkin boleh menyebabkan maut lah kepada fetus tersebut. Jadi sebab itulah antara kepentingan utama kenapa sistem peredaran darah ibu dan fetus tu perlu berasingan ya. Baik. Okey. Tapi tadi cikgu ada bagi tahu. Ada juga bahan-bahan kimia ataupun kita kata mikroorganisma yang bahaya lain yang boleh melalui membran yang nipis tu. Antaranya adalah bahan kimia yang bahaya. Sajalah nak tanya Nisa kan. Boleh? Saya cuba. Apa contoh bahan kimia yang bahaya? Contoh bahan kimia yang berbahaya. Ada banyak. Tapi mana satu agak-agaknya? Satu pun tak apalah. Satu pun tak apa. Saya nak tengoklah nota-nota saya ni. Mana nota saya tadi? Rasa-rasa tadi dah buat. Macam mana murid-murid di rumah? Saya nak tanyalah cikgu ya. Contoh kalau orang yang tak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi apa bahan kimia yang bahaya yang boleh dia boleh apa tu? Boleh meresap kepada fetus. Meresap pada fetus. Apa ya? Sekejap saya fikir. Kalau orang yang merokok, bahan kimia nikotin. Nikotin dia tak boleh tau. Dia memang boleh dia boleh menerusi membran yang nipis tu. Selain daripada tu alkohol ataupun racun perosak, contohnya DDT. Yang tu semuanya boleh mendatangkan keburukan kepada fetus. Boleh mengganggu pertumbuhan fetus, boleh menyebabkan kegagalan organ kepada fetus dan perkara-perkara buruk yang lain lah. Selain daripada tu mikroorganisma. Apa contoh mikroorganisma yang berbahaya yang boleh melalui membran itu adalah HIV. Rubella. Sekiranya ibu tu dia tidak mengambil suntikan rubella. Jadi virus rubella tu dia boleh melalui membran tersebut dan boleh menyebabkan kecacatan kepada fetus. Bermakna walaupun sistem peredaran darah ibu dan fetus tu berasingan, akan tetapi dia tak boleh halang ni. Maksudnya ibu tu kalau dia tahu dia dah mengandung, kan dia dah hamil, dia kena menjaga dia punya pemakanan dia, gaya hidup dia. Tak bolehlah minum alkohol kan. Tidak boleh merokok dan elakkan daripada situasi ataupun faktor-faktor yang boleh mendatangkan keburukan kepada fetus yang dikandungi itu. Bukan saja pada dirinya tetapi sebab dia dah berkongsi nyawa pada waktu tu dengan fetus, dia ada perhubungan situ. Jadi untuk mengelakkan risiko kepada fetus, elakkanlah semasa mengandung. Jadi itulah kepentingannya kenapa kita ada salur darah yang berbeza tapi masih ada risiko di situ. Sebab tu kita kena berjaga-jaga. Baiklah, ini antara informasi-informasi yang perlu kita ambil tahu. Macam tadi tiba-tiba lupa pula Nisa apakah bahan kimia berbahaya. Tadi dah ingat dah. Sebelum masuk kelas ingat dah ni, bersemangat. Masuk kelas terus. Cikgu, saya lupa. Sering berlaku kepada murid-murid. Jadi, lakukan banyak ulang kaji supaya kita mengingat. Cikgu tanya terus, boleh jawab. Kita nak bergerak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jom kita jumpa selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran biologi dan topik kita perkembangan fetus manusia. Daripada awal sehingga ke sekarang, saya harap murid-murid di rumah semua telah mencatat nota dan sama-sama buat latihan dan aktiviti yang telah kita jalankan sebentar tadi. Cikgu Nadira, kita nak buat apa selepas ni Cikgu Nadira? Ya, kita... berdebar pula saya. Okey, kita nak uji lah. Okey, uji Nisa. Baik. Okey, setakat mana Nisa dah faham daripada tadi? Okay, jadi kita akan mencuba beberapa soalan lah. Ya. Okey, jadi kita Nisa tengok soalan ni. Baik. Nyatakan kemungkinan yang berlaku sekiranya terdapat percampuran darah antara fetus dan juga darah ibu. Okey, baik. Jom murid-murid di rumah kita lakukan bersama-sama. Sekiranya terdapat percampuran darah fetus dan darah ibu, akan berlaku, ada kemungkinan untuk berlaku penggumpalan darah. Yang mana akan menyebabkan seperti anemia, keguguran ataupun mungkin risiko maut kepada fetus itu sendiri. Ya, tepat sekali. Jadi dia punya point dia adalah ataupun kita punya keyword dia adalah penggumpalan darah itu ataupun pengaglutinan darah. Sekiranya darah fetus dengan darah ibu tu adalah berbeza. Jadi itu boleh menyebabkan penggumpalan darah yang seterusnya menyebabkan anemia dan boleh juga menyebabkan keguguran. Okey, tepat sekali ya Nisa, Tania. Terima kasih. Okey, soalan yang kedua. Kita boleh lihat dekat sini. Soalan ni banyak sikit. Okey, cuba Nisa boleh tengok dulu. Okey, daripada gambar rajah ni kita ada namakan struktur berlabel P dan Q. Okey, P di sana. P. Okey, sini dan Q di sini. Okey, saluran Q lah. Okey, kemudian terangkan komposisi darah yang mengalir melalui salur darah di Q, apa dia punya kandungan dalam Q tu. Okey. Terangkan fungsi struktur P. Soalan saya nyatakan jenis keimunan. Yang ini kita tak jelaskan ataupun huraikan tadi. Kita nak test, kita nak uji Nisa. Dia ingat tak yang dulu-dulu punya topik? Kena ubah balik bab lain ni. Dan yang kedua, terangan bagaimana struktur P membantu sistem pertahanan fetus. Jadi kita cuba dulu soalan yang pertama ni. Mari cikgu. Ya. Struktur P dan Q. Struktur P adalah plasenta dan Q tali pusat. Ya, tahniah. Betul Nisa. Berkesan juga ya. Ya, Jadi betul. P adalah plasenta, Q adalah tali pusat. Baik. Okey. Untuk soalan yang kedua. Ternampak. Okey, anggap dah tak nampak jawapan dia. Okey, cuba jawab. Nisa. Vena mengangkut darah yang kaya dengan oksigen atau nutrien. Vena tali pusat. Betul cikgu? Saya tak tengok ni. Ya, betul lah tu. Okey. Betul. Dan satu lagi? Satu lagi, arteri tali pusat berlawanan pula darah yang mengangkut bahan kumur seperti karbon dioksida, urea. Ya, betul. Tepat sekali. Betul. Okey, kalau Nisa tengok sini, dia beritahu ataupun dia suruh terangkan komposisi darah yang melalui salur darah di Q. Jadi kita dah tahu sebelum ni ada dua. Betul tak? Jadi terangkan dua-dua sekali. Okey, maksudnya vena tali pusat dan juga arteri tali pusat. Dan apa dia komposisi darah dalam yang diangkut dalam tu. Baik. Okey? Okey, bagus Nisa. Okey, soalan yang ketiga. Saya pula berdebar ni. Makin lama soalan dia makin sukar ya. Tahap kesukaran tu macam meningkat je. Okey, Nisa ingat tak soalan tadi? Soalan struktur P dan Q. Baik. Ya. Fungsi struktur P. Fungsi struktur P, plasenta ni tadi plasenta kan? Cikgu ada sebut dia sebagai tapak pertukaran bahan. Yang tadilah ada oksigen, lepas tu kita keluarkan daripada fetus ke ibu, bahan kumur bernitrogen dan sebagainya. Bagus. Kemudian di mana plasenta ni dia akan menggantikan korpus luteum. Kejap saya tengok balik. Korpus luteum. Salah eja pula dekat situ. Yang mana pada bulan keempat ia akan merosot. Jadi plasenta yang akan ambil alih di situ. Okey, korpus luteum dia sebelum ni apa dia punya peranan sebelum ni dia? Peranan dia melindungi embrio ya? Dia bukan. Menghasilkan hormon estrogen dan juga progesteron. Okey, yang penting untuk perkembangan. Untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium. Jawapan saya tak lengkap nampaknya. Tak apa, salah sikit-sikit je, boleh dimaafkan. Okey. Baik. Seterusnya soalan ni, jenis keimunan yang diperolehi fetus daripada ibu dia. Ingat tak ini topik dulu-dulu ni? Ini topik yang sebelum ni ya murid-murid. Jadi apa-apa agak jawapannya? Sekejap saya tanya murid-murid di rumah.
Oh, keimunan pasif semula jadi. Betul ke cikgu? Betul. Tepat sekali. Tahniah Kenapa murid-murid di pasif? rumah. Kenapa pasif? Kerana dia perolehi daripada luar. Dia tak hasilkan sendiri. Dan kenapa semula jadi? Dia daripada ibu. Daripada ibunya kepada Dia fetus. maksudnya dihasilkan secara semula jadi. Baik. Okey. Okey, bagus Nisa. Betul dah kasih, semua terima kasih. jawapan Nisa ni. Okay, kita teruskan kepada yang kedua ni. Bagaimana struktur membantu sistem pertahanan fetus? Melalui P iaitu struktur plasenta tu tadi, dia memberikan ataupun ada resapan antibody daripada ibu kepada fetus. Ya. Betul cikgu? Kejap saya cari untuk saya tadi saya nak lengkapkan jawapan saya. Sebab apabila antibody dia masuk melalui salur darah, dia akan bertindak sebagai patogen. Patogen betul ke saya tulis ni? Jadi itulah yang akan memberi keimunan kepada fetus. Okey, sebenarnya antibody tu diperolehi daripada ibu. Okey. Fetus tu dia tidak boleh menghasilkan antibody sendiri. Jadi sekiranya patogen tadi, patogen tu masuk ke dalam fetus ni kalau ada sebarang jangkitan kita tak tahu kan. Betul. Okey. Jadi antibody daripada ibu ni boleh meresap melalui plasenta dan diangkut melalui vena tali pusat kepada fetus tadi. Untuk melindungi fetus. Baik. Okey. Okey. Boleh, saya rasa boleh murid-murid di rumah bagaimana setakat ini. Diharapkan soalan-soalan yang tadi dapat dijawab bersama-sama dengan murid-murid di rumah. Saya berdebar ni nak tengok jawapan ataupun soalan yang seterusnya. Okey, ini soalan yang seterusnya ya. Baik. Okey. Semasa ejakulasi, tadi masa awal saya dah bagi tahu kan? Baik. Okay. Bilangan sperma yang perlu berenang adalah mesti melebihi 300 juta. Ya. Okey. Kalau dia tak melebihi 300 juta, maksudnya kita katakan sebagai seseorang individu tu dia kurang subur. Okey. Baik. Dan daripada jumlah ini hanya lebih kurang 300 sahaja yang sampai. Dikira macam soalan kebat lah sikit ya. Baik. Okey. Hanya satu sperma sahaja dan akhirnya hanya satu sperma sahaja yang mensenyawakan ovum. Okey. Tapi sekiranya kalau hanya satu sperma sahaja yang sampai dekat usia sekunder, dia belum bersenyawa lagi tapi satu je yang baru sampai. Satu je yang sampai terkedik-kedik sampai kan? Ya. Okey. Persenyawaan sperma ni tidak akan berlaku. Persenyawaan oleh sperma tidak akan berlaku. Kalau ada satu je, dia mesti ada lebih kurang 300 yang sampai dekat keliling usia sekunder ni. Okey. Tapi kalau satu je tidak akan berlaku persenyawaan. Kenapa agaknya? Sebab kita perlukan sperma dan ovum bagi menghasilkan zigot diploid. Dia kena jadi zigot diploid. Betul tak cikgu? Ya, kita nak ending, kita nak penamat dia ataupun kita kata kejayaannya macam itulah. Ya, Okey, berlakulah persenyawaan antara sperma dengan ovum. Baik. Kan? Tapi sebelum tu dia macam ada satu kita kata usaha. Mesti ada satu usaha yang kuat daripada sperma yang ramai-ramai tu. Okey, sperma yang ramai-ramai tu tujuan dia kita kata usia sekunder ni dia ada membran yang tebal. Ya. Okey, bukan senang-senang satu sperma yang masuk tu, yang sampai tu, dia boleh tembus macam tu. Yang first yang datang, dia boleh tembus tidak. Baik. Okay, sebenarnya nanti kalau kita tengok video yang asal awal-awal tadi, kita tengok ramai berkerumun dekat luar usia sekunder kan. Okay? Tapi yang ramai-ramai itu apa tujuan dia? Dia hanyalah untuk menguraikan dinding membran usia sekunder. Ya. Maknanya supaya tadi, nanti ada satu boleh masuk. satu saja yang boleh masuk. Jadi kalau satu je dia takkan boleh menguraikan dinding membran usia sekunder tu. Baik. Nampak tak kat situ? Okey, so daripada mana, macam mana nak menguraikan dinding membran itu adalah dekat bahagian kepala sperma tu dia ada di bahagian kepala tu kita namakan sebagai akrosom. Baik. Dekat akrosom tu dia ada membran yang boleh menguraikan dinding. Dia ada enzim yang boleh menguraikan dinding membran usia sekunder tu. Ya, jadi apabila satu sperma sudah berjaya masuk ke dalam usia sekunder tu, dinding akan menebal dan sperma lain tidak akan dapat masuk. Ya, tepat sekali. Dia macam bentuk satu satu dinding lah. Satu dinding baru, perisai yang baru. Okey, dah tak boleh dah, yang lain tak boleh.
Okay, kita satu dah dah ada masuk dah. pemenangnya. Ya, Baik. tepat sekali. Okay. Okey, nampaknya cikgu kita telah pun tiba di penghujung sesi kita pada hari ini. Banyak yang saya belajar dan sangat-sangat menarik bila kita dapat imbas kembali daripada topik sebelumnya masuk ke topik kita hari ini iaitu perkembangan fetus manusia bagi slot menengah atas mata pelajaran biologi. Terima kasih murid-murid yang menonton. Jadi kita nak buat sedikit orang kata apa? Refleksi terhadap apa yang telah kita sama-sama pelajari pada hari ini. Ke cikgu nak tanya saya? Okey, yang kita ada sebenarnya 5 hasil pembelajaran pada hari ini. Kalau sedar tak sedar ada 5 dah ni kita dah. Ya, betul tu. Oh, dah banyak sampai. juga kita dah belajar ya cikgu. Ya, okey. Jadi yang pertama, boleh tak Nisa cuba huraikan proses persenyawaan? Okey, proses persenyawaan di mana kita ada sperma masuk ke usus sekunder untuk jadi zigot diploid. Dari situ akan berlaku proses mitosis dari 2 sel, 4 sel, kita jadi morula dan juga blastocista. Ya. Okey, kemudian Anissa, maaf saya terus salah ya. Bukan salah. Ada tertinggal. Ingat tak lagi formula Z? Z 248 MB. 248 MB. Ya. Jadi zigot, peringkat 2 sel. 2 sel, 4 sel, 8 sel. Kenapa saya asyik tertinggal 8 sel ni? Tak apa, boleh dimaafkan. Tak lengkap jawapan saya nanti kalau peperiksaan SPM macam ni. Jangan lupa ya murid di rumah 248. 2 sel, 4 sel, 8 sel, morula dan blastocista. Okey. Okey, yang kedua, buat urutan tadi. Okey, dah buat urutan. Baik. Dan perkembangan embryo tu sehinggalah proses penempelan. Maksudnya, pada peringkat yang mana dia akan berlaku proses penempelan tu? Proses penempelan akan berlaku Turutan yang mana satu? turutan blastocista. Ya, dia betul. mesti blastocista yang menempel. Okey, bermakna Nisa dah mencapai 2 lah objektif ataupun hasil pembelajaran. Okey, yang ketiga, menerangkan peranan hormon gonadotropin chorioni Atau HCG. Ya, okey, apa dia punya peranan? Untuk memastikan korpus luteum terus berfungsi menghasilkan estrogen dan progesteron. Ya. Betul cikgu? Betul. Nervous. Okey, bagus. Okey, Baik. kenapa dia perlu menghasilkan hormon estrogen dengan progesteron tu berterusan adalah untuk mengekalkan dinding endometrium tu. Baiklah. Okey, supaya dia akan okey. Dan yang keempat, Baik. menerangkan peranan plasenta dan tali pusat tadi. Sebagai tapak pertukaran, ada darah yang membawa oksigen dan nutrien, ada darah yang membawa keluar bahan kumuh bernitrogen, dan sebagai fungsi organ endokrin ya tadi cikgu. Ya, tepat sekali, bagus. Okey. Yang terakhir cikgu. Ya, yang terakhir okey. Kenapa pentingnya sistem peredaran darah fetus dengan ibu ni dalam keadaan yang berasingan? Kenapa perlu diasingkan? Supaya tidak berlaku penggumpalan darah yang mungkin mengakibatkan anemia dan juga risiko kepada fetus. Ya, okey, sekurang-kurangnya Nisa boleh mengenalkan satu. Okey. Jadi, daripada ke-5 hasil pembelajaran ni, cikgu boleh bagi daripada 10 bintang, cikgu boleh bagi 9 bintang sebab lupa 8 sel tadi. Terima kasih Cikgu Nadira. Diharapkan murid-murid di rumah pun dapat melakukan aktiviti dan latihan. Boleh dapatkan bahan-bahan pembelajaran dan juga latihan pengukuhan di portal Sumberku mengikut pautan yang telah kami nyatakan yang tertera di kaca TV anda. Jangan lupa untuk tengok bahan-bahan di situ dan lakukan ulang kaji berulang kali. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nadira. Saya ucapkan untuk mata pelajaran kita hari ini biologi slot menengah atas. Topik kita perkembangan fetus manusia. Sangat-sangat menarik dan saya harap murid-murid di rumah pun mendapatkan manfaat dan juga pengetahuan yang baik daripada sesi kita hari ini. Cikgu Nadira, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama dengan kami. Cikgu Nadira Ismail dari SMK Tuan Muda Abdul Aziz Sungai Siput, Perak. Kita jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Didik TV KPM